Dengar tak suara? Sebab saya nak, kalau tidak saya Dengar. takut. Okay. Alright. Okay. So, okay lah. Ada apa-apa korang nak mula dulu ke? Saya terus mula je. Okey, so sekarang saya akan jemput Encik Ashraf untuk memulakan ceramah beliau. Okay. Terima kasih kepada saudari apa ni nama? Saya saudari Adriana. Okay. Alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pematra. Pematra, sebenarnya daripada dulu saya nak tanya, Pematra tu singkatan untuk apa? Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey, macam mana boleh jadi TRA tu jadi FCAT punya apa related dia? Lama dah saya nak tanya, 5-6 tahun dah saya nak tanya. Ada siapa boleh jawab tak? Hanis boleh jawab tak? Ada tak yang tahu? Sajalah. Ni nak test pula. Saya pula nak test ahli Pematra. Tak apalah. Okey, so okey lah. Saya nanti korang cari jawapan tu saya bagi task benda ni seminggu untuk korang dapatkan penjelasan kenapa nama PMF FCAT nama dia Pematra, bukannya apa-apalah Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Alam Bina ke kan. Jadi korang tolong cari, nanti saya tanya balik korang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kejap saya nak tutup pintu je Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pematra kerana menjemput saya pada pagi ini. Saya tak nak ambil masa yang lama sebenarnya. Saya nak cerita, saya tidaklah nak cerita pasal pengurusan aktiviti. Cuma saya nak cerita tentang HCP secara keseluruhannya. Tadi saya percaya Puan Wan dah kongsikan berkaitan dengan berkaitan dengan iStar. So saya tak akan cerita pasal iStar. Saya akan cerita pasal keseluruhan peranan HCP dan juga apa yang peranan you all lah sebagai Persatuan Mahasiswa Fakulti untuk bergerak lepas ni. So, saya boleh share slide ke? Boleh. Boleh kejap. Rasanya dia ada tulis share screen dekat situ kan? Dekat Teams. Okay. Okay. Alright, okay. Pusat Ewan Pelajar ni dah 2 tahun dah dinamakan Pusat Ewan Pelajar. Sebelum ni ianya dinamakan sebagai Siswa UKM, Pusat Pengurusan dan Pembangunan Mahasiswa. Siswa UKM tu singkatan dia sebelum ni. Sebelum ni lagi dinamakan Pusat Pengurusan dan Pembangunan Mahasiswa dan Perhubungan Alumni, PPMPA. So sebenarnya dalam masa 5 tahun ni dah 3 kali bertukar nama lah. So sekarang nama dia Pusat Ewan Pelajar. So misi dan matlamat ni saya rasa tak perlu saya nak detailkan. Dan of course fungsi HCP ni adalah untuk pertama pengurusan permohonan pelajar dalam dan luar negara, itu yang berkaitan dengan iStar tadi. Kedua, fokus utama ialah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Ketiga, perkhidmatan kemudahan pelajar, kebajikan, pinjaman, tabung, endowment dan selainnya lah. Dan keempat, program latihan dan kepimpinan. Ini under saya sebenarnya, unit kepimpinan pelajar, program latihan dan kepimpinan pelajar. Kelima, pemantauan program aktiviti pelajar. Ini pun under Puan Wan Mazina dan juga penerbitan jurnal Personalia dan juga majalah Varsity. Okay, so ini adalah fungsi HCP secara umumnya lah. Okay, dan secara umumnya kita ada 6 unit di bawahnya, iaitu kebajikan, promosi dan jaringan, pengurusan bakat dan anugerah, pembangunan sasiah pelajar di bawah saya yang dinamakan sebenarnya tak tukar lagi ni, namakan unit kepimpinan pelajar,
kualiti dan perkhidmatan pelajar. Ini pun di bawah saya juga, yang merangkumi pendaftaran persatuan PMF dan sebagainya, dan juga kaunseling. Okay. So itu adalah fungsi 6 unit di bawah ICP. Saya terus make it fast. Unit kebajikan dia menguruskan permohonan-permohonan bantuan kebajikan kepada pelajar. Ini adalah peranan yang penting bagi PMF. Saya nak highlightkan terus apa yang PMF perlu buat. Untuk hal-hal kebajikan, hal-hal pelajar B40 pun semua ni, PMF dan juga kelab-kelab di bawah fakulti kena mengenal pasti pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi pelbagai keperluan. Contohnya keperluan laptop, keperluan duit, keperluan kesihatan, kebajikan, keperluan dana kesihatan untuk belanja medical, dan juga semua masalah-masalah yang ada di yang melibatkan pelajar-pelajar FCAP lah. Saya dan unit ni juga yang akan jadi perantara yang kuat antara pelajar dan juga ACP. Dan you all sebagai PMF ataupun kelab di fakulti kena memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan maklumat dan juga membantu pelajar-pelajar ni melalui PMF lah. Dan ini pun yang kita selalu tekankan kepada semua organisasi pelajar. Contohnya kalau anak negeri pun benda yang sama. Anak negeri kena pasti pelajar-pelajar yang berkeperluan memang susah, yang perlu dibantu, tolong salurkan maklumat. Sebab pelajar-pelajar ni ada setengah yang mana dia susah, dia tak declare, dia susah, dia malu nak beritahu. So saya minta dan sebaik semua pihak PMF dan juga pihak kelab-kelab di bawah Fakulti Kejuruteraan untuk sentiasa berkomunikasi dengan unit kebajikan, unit kebajikan dan penajaan. Ini unit kebajikan juga menguruskan fasiliti di pusat Eka. Kalaulah FCAP Pematra nak buat program di pusat Eka, kena melalui unit kebajikan ni, kena buat permohonan kepada unit kebajikan. Dia ada borang, dia ada kaedah dan juga proses yang perlu dilalui untuk tempahan. Contohnya nak buat carnival ICT di Aras 6 Pusateka, so kena mohon dengan unit kebajikan ni juga. Unit promosi jaringan dan penerbitan, ini merupakan focal point ACP dalam penyampaian dan penerimaan maklumat. Kalau you perasan semua media sosial yang ada sekarang ini di bawah ACP, kita ada banyak lah. Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada Twitter. Twitter tu baru lagi. Kita ada TikTok dan kita ada Telegram. Kita ada YouTube, Siswa Klik dan sebagainya lah. So unit ni yang akan menghebahkan. Kalau perasan juga, you all selama ni sejak setahun ni sentiasa dapat email daripada pelajar, daripada ACP. So email tu adalah datang daripada unit promosi jaringan dan penerbitan. Cuma penggunaan email blast kepada pelajar tu hanya boleh melibatkan hal-hal melibatkan pengurusan universiti je lah. Kalau macam Pematra tiba-tiba nak minta bantuan ACP untuk blast kepada pelajar, itu kita tak boleh nak buat lah. Penyampaian maklumat kali ni pendekatan kita buat untuk menyeluruh lah, supaya semua pelajar boleh dapat maklumat secepat mungkin. Unit pengurusan bakat dan anugerah ni di bawah Puan Wan, saya tak perlu nak cerita lebih panjang. Unit pembangunan sasial pelajar sekarang ni dah dinamakan unit kepimpinan, ni di bawah saya. Kalau ikutkan dalam masa bulan 9 atau bulan 10 ni, saya akan mengadakan beberapa siri latihan khusus melibatkan semua PMF dan juga persatuan-persatuan yang lain jugalah. Maknanya mereka akan saya akan bagi contoh tadi, Taklimat Aista dah join. Maknanya kita tak perlulah Pematra tak perlu join dah lah Taklimat Aista yang di bawah ACP nanti. Sebab itu saya dah buat satu kursus Taklimat Aista untuk map kolej Kediaman, sebab mereka dah
terbentuk lebih awal. PMF ni ada beberapa lagi yang masih belum terbentuk bersama juga dengan persatuan-persatuan kelab yang lain. Jadi saya nak buat sekali dan melibatkan semualah. Okey, bertanggungjawab merancang program-program. Contohnya, kalau ada program-program dari luar, contohnya daripada KPT ke, daripada universiti lain ke, daripada NGO ke, daripada mana-mana syarikat pun, nak mohon penyertaan pelajar, mereka perlu melalui HCP. Mereka perlu hantar kepada TNC HCP dan ataupun pengarah perlu hantar kepada TNC ataupun kepada pengarah HCP melalui UKM. Barulah boleh buat invitation kepada pelajar. Mereka tak boleh terus direct kepada pelajar. Isunya ialah kita tak nak nanti kalau ada apa-apa isu, nanti kita akan, bila kita semak, kita tengok benda tu tak melalui pengurusan universiti, dan kalau ada apa-apa yang berlaku, pelajar boleh dipersalahkan, dan kalau dia melibatkan pihak luar, program di luar, maka silap-silap tak dapat claim insurans dan sebagainya. Okay? Jadi hati-hati bila nak mengadakan program jaringan dengan pihak luar, pastikan jemputan-jemputan tu maknanya surat rasmi tu dihantar kepada TNC ataupun pengarah. Lain cara ialah melalui penolong dekan haiwan pelajar lah. Boleh juga terus direct kepada penolong dekan haiwan pelajar dan juga dekan fakulti. So itu tidak tak ada masalah. Cuma harap ianya dimaklumkan kepada pihak pengurusan. Mana-mana pengurusan pun tak apa. Kadang-kadang ada juga yang hantar direct kepada pihak fakulti. So yang penting ada. Tak boleh terus direct kepada pelajar dan juga persatuan. Itu tak boleh. Dia mesti nak minta penyertaan pelajar, mesti melalui universiti. Okey, dan juga saya juga unit ni juga akan menguruskan mengenai hak ehwal tata tertib dan juga anugerah-anugerah yang akan ditawarkan kepada pelajar nanti. Untuk contohnya nanti ada anugerah tokoh siswa kebangsaan, kita yang akan buat bahan dan kita akan maklumkan kepada pelajar-pelajar lah untuk penyertaan. Saya nanti saya kongsikan sedikit mengenai anugerah. Okey, unit kualiti ni lebih kepada pendaftaran esko persatuan, merancang dan menguruskan AGM, dan menjelaskan MMM dan mengenalikan haiwan kualiti. Minta tangguh sekejap, saya ada call lah. Sekejap, call urgent. Okay. Okay. Kita sambung. Dengar tak suara saya? Dengar? Okay, alright. Sorry ada gangguan tadi. Okay. So Pematra dah hantar ke laporan AGM? Rasanya belum. Rasanya belum. Cepat sikit hantar. Jangan lama-lama sangat. Yang penting hantar yang cukup syarat benda barang apa tu, maklumat-maklumat pelajar tu, maklumat-maklumat esko tu hantar cepat. Okay. Sebab kalau tidak kita tak aktifkan kelab PMF tu nanti. Dan susah kita nak communicate. Saya percaya nanti lambat banyak informasi yang kita tak dapat nak kongsikan kepada PMF lah, kepada Pematra especially. Okay. Dan kelab-kelab di bawah fakulti tidak perlu mendaftar dengan HCP, mereka perlu mendaftar dengan Persatuan Mahasiswa Fakulti saja. Di bawah fakulti, di bawah penolong dekan HCP. Saya cadangkan PMF Pematra untuk lihat balik perlembagaan ataupun peraturan dalam persatuan PMF Pematra, supaya you all boleh ianya merangkumi sekali dengan kelab-kelab di bawahnya lah. Pematra sekali ni kelab di bawahnya ada berapa? Ada 5. 5. Semua tu berdasarkan program-program kan? Bukan program pengajian kan? So, okay. Jadi
cuba semak balik perlembagaan ataupun peraturan persatuan. Harap dia dia merakumilah kelab-kelab di bawahnya. So itu yang saya nak kongsikan berkaitan dengan persatuan dan juga kelab. Ada apa-apa nak tanya tak? Maksudnya kita kena daftar ahli-ahli kelab lain under Pematra juga ke? Okey, dia macam ni. Keahlian Pematra tu macam mana yang korang faham? Ahli Pematra dalam perlembagaan dia cakap semua pelajar FKAB ni dah jadi ahli Pematra. Okey, alright. Dari segi cara pemilihan, Kalau cara pemilihan MT dengan Exco, MT ada interview, Exco pun ada interview. okey. MT diinterview oleh pihak fakulti ke apa? Doktor penasihat. Okey, di bawah EXCO ada tak perwakilan daripada kelab? Di bawah Exco tak ada. Ada yang Tak ada. ada yang ada join kelab, ada yang tak ada join kelab. Macam tu lah. Tapi Oh, setiap okey. adalah Exco daripada setiap program. Ini pandangan saya lah. Pandangan saya nak bagi nampak ada kerjasama yang kuat antara PMF dan juga kelab. Lebih baik ada letak EXCO tu adalah diwakili oleh pelajar kelab, wakil daripada kelab juga. Okey, maknanya contohnya dalam Pematra tu ada Exco Sukan, Exco Akademi, Exco apa. Lepas tu dia ada jawatan tambahan lagi ialah wakil perwakilan kelab mekanikal, perwakilan kelab elektrikal, perwakilan kelab seni bina. Itu cadangan saya lah. Supaya semua apa-apa yang disampaikan oleh PMF sampai kepada kelab dan apa-apa yang dibuat oleh kelab disampaikan juga kepada PMF. Itu just cadangan dan idea yang datang daripada saya lah. So tapi terpulang kepada Pematra itu sendiri dan juga perolekan sendiri. Sekarang ni perolekan baru kan, bukan Dr. Rahman kan, Dr. Iskandar Betul? Dr. Iskandar. Semalam pun baru dah communicate dengan Dr. Iskandar. So tak apa. So itu nanti korang semak balik macam mana dan kelab-kelab di bawah bawah Pematra ni semua memang bernaung di bawah Pematra, tapi cara macam mana you all nak control ataupun nak berada di bawah tu saya pulangkan kepada Pematra. Okay, next ialah counselling. Okay, again saya apa perkhidmatan yang berkaitan dengan counselling seperti yang saya tunjuk dalam skrin lah. Dan sebenarnya saya nak minta jangan sebaik semua, jika you all kena pasti ada pelajar-pelajar yang perlukan bantuan dan khidmat counselling dari segi dia ada masalah keluarga, dia masalah dia macam ada masalah mental, dia ada masalah jati diri ke apa ke, even yang ada masalah macam masalah keluarga ke apa-apa, semua boleh dimaklumkan kepada pihak kaunseling. Kita akan panggil dan kita akan beri sesi kepada pelajar-pelajar ni. Sebenarnya jumlah mereka yang diberi sesi di UKM ni ramai sebenarnya. You all je tak tahu. Dan memang kita rahsiakan benda tu. Cuma kalau ada apa-apa, macam you all tahu, contoh saya beri contoh, dekat KPZ ni ada seorang budak ni, contoh, saya tahu malam-malam kerja dia akan duduk kat luar blok, dia akan duduk kat tepi blok malam-malam seorang-seorang. Kan? Kalau diketahui begitu, janganlah senyap je. Pertama, korang kena maklumkan dekat HCP, kaunselor yang ada, beritahu, cik saya ada kena jumpa seorang budak ni. Saya tengok dia ni masalah sangat. Dia ni setiap malam duduk kat tepi blok seorang-seorang. Cakap pun tak apa, dia duduk seorang je kan. Kalau ada kes-kes macam tu, tolonglah. Kan? Lepas tu, kes-kes pelajar yang selalu buat story
yang macam mengancam kan, nak bunuh diri lah, nak mati lah, apalah, benda-benda macam tu, please beritahu juga kepada unit kaunseling dan kita akan panggil pelajar-pelajar tersebut. Kadang-kadang tu nampak macam normal tapi sebenarnya tak normal. Betul Okay. Alright. Ini yang saya maklumkan tadi. Ini antara perkara-perkara yang kita dah lakukan sepanjang pandemik sejak tahun lepas. Kita dah menyalurkan bantuan makanan yang banyak, kos pun tinggi, food bank, itu di bawah SCP lah Dan sebenarnya penyumbang dan penaja pun sangat ramai. Memang kita sentiasa bekerja rapat dengan mana-mana penyumbang yang nak beri sumbangan kepada pelajar-pelajar di UTM. Kalau pihak luar, ni saya nak tekankan dekat you all semua. Kalau pihak luar nak beri sumbangan kepada pelajar FCAT, ianya perlu dilakukan melalui pihak fakulti sekurang-kurangnya ataupun melalui pengarah HCP ataupun TNC HCP. Surat tu mesti dihantar kepada salah satu daripada tiga nama yang saya sebut tadi. Tak boleh terus direct kepada pelajar. Kerana kalau ada apa-apa isu, kalau berkaitan dengan peraturan dan undang-undang, kalau berkaitan dengan tiba-tiba contohnya makanan yang dihantar ada keracunan makanan, yang kita akan cari balik. Benda ni, permohonan ni dia deal dengan siapa. Dan siapa yang deal tu, siapa yang kena bertanggungjawab lah. Kalau melalui fakulti, melalui HCP atau melalui pejabat TNC, lebih itulah, apa-apa kita dah ada rekod dan kita apa-apa kita akan bantulah. Okay. Okay. Seterusnya, ini beberapa gambar lah yang saya boleh kongsikan. Kita ada sumbangan zakat kepada pelajar Indonesia awam, banyak sebenarnya. Sebenarnya kita di unit kebajikan ni ada beberapa tabung lah yang kita boleh berikan kepada pelajar. Dan kalau tak boleh pun kita akan minta channelkan kepada zakat. Kita ada juga bantuan pilihan data dan peranti, dan jika ada betul-betul korang tahu memang dia ni memang susah, mak ayah dah tak ada, hidup sebatang kara ataupun memang tinggal adik-beradik je, memang tak ada laptop, tak belajar, tak dapat belajar sebab tak ada apa-apa peranti kan. Tolong beritahu dekat pegawai SCP, cik, saya ni ada seorang kawan, kita tahu dia memang susah sangat. Makan sekali sehari, dan makan sekali sehari tu pun nasi dengan telur je. Contohlah macam tu Tolong beritahu dan kita akan bantu. Alright? Itu peranan korang ni sebagai pembimbing pelajar, korang akan jadi perantara kepada pihak pengurusan. Okay, bantuan-bantuan lain ni yang dah lepas lah. Okay, di bawah unit promosi jaringan dan penerbitan, sebelum ni kita ada beberapa program khas lah, program Golden Key, penerbitan jurnal dan penerbitan majalah varsity. Program sekolahku ini ongoing lah, dia berlaku daripada semasa ke semasa. Dan juga yang membuat hebahan email, memo tu di bawah unit promosi lah, dan juga saya juga sebenarnya yang akan menyediakan maklumat-maklumat. Untuk pergerakan pelajar semester 1 nanti, insyaAllah akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Kita tunggu daripada kelulusan daripada pengurusan universiti pada petang ni. Nanti kita akan ada langkah-langkah tertentu yang perlu diambil oleh pelajar. Saya difahamkan FCAP ni hampir ke semua kos didita balik. Saya dah dapat pun tarik dia punya plannya, maknanya minggu ke berapa semua tu dah ada dah. Kalau you all tak tahu pun saya dah tahu dah. Okay. Dan ini berkaitan dengan YouTube lah. Boleh YouTube Siswa Klik nama dia. Okay. Saya harap daripada semasa ke semasa korang bolehlah subscribe. So apa-apa bolehlah tengok. Kalau kalau nampak daripada kalau buka YouTube nanti. Okay, kita ada grup Telegram. Telegram pelajar baru untuk FCAT macam mana? Meriah tak? Boleh komen sikit?
ke tak terlayan ke macam mana? Ada yang baru join lah, diorang baru masuk dalam Telegram tu. Oh, ada yang baru-baru masuk Mm-mm. Oh, kalau mungkin dia tak perasan kot pautan tu, nanti saya share balik lah dalam grup besar. Okay. Sekarang ni lebih kurang berapa orang dah ada dalam grup tu? Dalam grup tu ada 500 orang, 500 lebih, tapi grup ni dia dari tahun lepas punya juga members dia. Tapi mostly tahun 1 yang baru tak join lagi. Ada lagi yang tak join. Oh ya? Kenapa? Tapi kita dah share untuk minta tahun 1 tu join kan, tapi ada saya yang pun dah belum share join. beberapa kali dah ni. Sekejap apalah, nanti saya share lagi. Okay. Okay, alright. So nanti minta bantuan PMF untuk bantu fakulti dan juga bantu pelajar baru untuk menyelesaikan masalah-masalah dokumentasi ke apa ke. You all pun dah lalui dah benda ni kan. Jadi mungkin dah tahu dah apa jalan-jalan penyelesaian yang perlu dibuat untuk nak menyelesaikan usaha pendaftaran dalam talian tu. Okay? Okay, ini yang saya beritahu tadi. Kita ada YouTube, kita ada Facebook dan IG. Okay? IG kita dah ada 7,000 lah. So, saya lalukan semua yang join malam pada pagi ni untuk follow IG UKMC Soft League untuk dapatlah nampaklah apa-apa event yang terbaru. The event kalau program-program pematra ataupun kelab-kelab di bawah Fakulti Kejuruteraan boleh share program-program yang dah dapat kelulusan ESTA untuk kita kongsikan dalam IG. Okey? Tak ada masalah. Itu boleh je. Okey. Ni saya tak perlu terangkan, ni berkaitan dengan ESTA. Okey, ini unit saya. Unit saya juga akan mengadakan program-program yang melibatkan universiti luar. Okey. Yang diarahkan. So kita kalau contohnya menteri datang ke, kita yang akan uruskan program ni. Kalau ada KBS atau kementerian ke nak pelajar ke apa ke, kita juga akan uruskan. Dan lepas ni jangan pelik kalau saya akan banyak hantar email penyertaan, mohon penyertaan. So semua 60 orang yang ada dalam pagi ni kena bergila-gila untuk join program yang diminta oleh HCP. Okay, kita akan hantar kepada penundekan perlukan nama dan you all mohon berikan nama secara bergila-gila. Kadang-kadang nak ada 10 orang, kadang-kadang nak 3 orang. Jadi ianya bergantung kepada program yang akan dianjurkan. So inilah platform untuk bagi mengetengahkan dan memberi pendedahan kepada semua ahli pemantauan dan juga kelab-kelab untuk aktif dengan pihak luar dan juga pihak pengusaha universiti. Okey, khusus pengguna-cara ni berkaitan dengan pengguna-cara lah. Talimat ESTA you all dah buat sendiri, jadi tak perlu join dah nanti. Mesyuarat penjelasan persatuan ini akan diadakan secara berkala. Okay. Kita akan ada juga sesi webinar secara berkala juga. Ini yang lepas lah saya tunjuk juga lah. Okay. Unit kualiti dan perkhidmatan ni tadi dari segi ATM dan juga persatuan. Okay. Ini beberapa poster mengenai program-program atau talian yang dijalankan oleh unit kaunseling. Okay. Tekan positif dan apa semua. Boleh follow dia punya counselling UKM Facebook. Selalu program-program yang dijalankan unit counselling ni di Facebook. Okey. Itu saja untuk slide SCP. Saya ada sedikit lagi slide berkaitan dengan peranan pusat Ewan Pelajar tadi. Okey. Ni yang semangat-semangat tadi. Untuk yang terkini, yang tahun ni sebenarnya jumlah perbelanjaan yang kita dah belanjakan lebih kurang 1 juta. Ini termasuk juga pergeraan hantar pelajar balik, beri makan kes kuarantin,
beri peranti data. So totalnya 1 juta. Bukan sikit perbelanjaan yang kita gunakan. Selalu budak-budak pelajar-pelajar bising kata mana saluran duit tu. Semuanya dah diberikan kepada pelajar. Semuanya kita telah salurkan. Dan ianya dah berjumlah 1 juta ringgit lah untuk tahun ni. Okay. Ni sedikit apa yang saya tunjukkan yang lepas. Kita jalankan operasi hantar pelajar pulang di bawah ACP juga. Ada melibatkan 61 destinasi, 123 pergerakan bas. Saya percaya ada di kalangan anda semua pun terlibat dengan pergerakan dihantar pulang yang lepas. Okay, kita juga menguruskan pengurusan pergerakan pelajar kembali ke kampus. So nanti bulan 10 nanti kami juga di ACP yang akan uruskan pergerakan ni dan kita akan maklumkan dalam masa dekat. Okay. Terima kasih tadi. Talian hotline. Talian hotline pun seperti yang dalam memo-memo ACP yang kita pernah bekalkan. Okay, bantuan makanan kepada pelajar. Okay, memo hal ehwal pelajar. Okay, itu saja. Okay. Cak, saya nak tanya boleh? Yes. Boleh. Okay, saya Iman Ashraf, saya mewakili Pematra lah nak tanya tentang kebajikan pelajar FCAP. Okay, mostly kalau Cak pun tahu yang mostly budak-budak FCAP akan balik ke kampus untuk menjalani lab dan sebagainya, betul. Tapi isu yang baru-baru ni tentang penempatan pelajar which most of them yang FCAP dan B40 juga tidak mendapat penempatan pelajar. Macam mana tu Cak? Okey, jawapan saya mudah. Okey, dia macam sini. Kalau masa penawaran pelajar balik penginapan pelajar itu, dia tak buat macam semester 2 tau. Semester 2 tu pelajar balik atas 6 kategori, betul? Jadi yang baru-baru ni untuk pelajar balik ni yang dibuat oleh PPP, dia tak berdasarkan tu. Dia berdasarkan faktor balik secara normal. Maknanya bulan 10 ni sepatutnya semua orang balik. Okay? Jadi bila berlaku macam tu, dia tak melalui sistem UKM to campus. Sistem UKM to campus, dia akan kereta sekali semua perkara lah kan. Keperluan fakulti, keperluan tak kondusif kan. Jadi dia akan menyebabkan dia lain sikit lah. Jadi sebenarnya apa yang akan berlaku bila penawaran PPP dah dibuka dan sekarang ni mereka dah di masa untuk buat pengesahan kan. Pelajar-pelajar ni perlu buat pengesahan untuk balik atau tak. Cuma sekarang ni saya nak maklumkan juga fakulti akan umumkan keperluan PDP mereka secara online ataupun hybrid mulai minggu hadapan. Mulai minggu ni ataupun minggu hadapan. Okey. Berdasarkan pengumuman fakulti tersebut, pelajar nanti dan berkait dengan pengumuman ACP nanti, pelajar akan membuat permohonan untuk balik ke kampus berdasarkan 2 kategori. Pertama, PDP fizikal oleh pihak fakulti. Okay. Kedua ialah keperluan persekitaran yang tak kondusif, internet dan sebagainya lah. Okey, jadi berdasarkan 2 keperluan ni, mana-mana pelajar yang dia dapat kolej tetapi dia nanti tak dapat dia dapat kolej tapi dia tak perlu datang sebabkan dia nak duduk rumah atas talian. Jadi jumlah-jumlah pelajar yang ni akan digantikan dengan pelajar yang berkeperluan balik secara fizikal dan mereka yang akan digantikan dapat kolej lah nanti. So penyelesaiannya begitu nanti. Saya dah fikir dah benda tu, walaupun urusan PPP tu memang saya tak terlibat. Okay, pemilihan ke apa saya tak terlibat. Cuma sekarang ni solusinya
apa yang akan berlaku ialah bila pelajar yang dapat college tapi dia nanti didapati kos dia tak perlu balik. So mereka-mereka ni akan memaklumkan kepada pihak dalam sistem tu, dan kita akan capture senarai-senarai nama yang tolak, seolah-olah tolak lah. Maknanya di declare dia takkan balik. Jadi yang tu yang akan diganti dengan pelajar-pelajar yang berkeperluan. So saya percaya FCAT memang ramai yang berkeperluan sebenarnya kan. Dan kita cuba solvekan lah pelajar-pelajar yang sebegitu. Okey, Kalau Cik Acap. lah contoh, satu lagi Manas, kalau lah ada di parti contohnya pelajar-pelajar FCAT yang B40, pihak pematera boleh gunakan peluang tu untuk kumpulkan senarai nama dan berikan kepada pihak PVP untuk utamakan mereka dahulu untuk diberi penempatan dalam kes rayuan. Itu sahaja daripada saya. Maaf ya. Okey, tak apa. Terima kasih Cik Acap. Okey. So sekarang ni kumpulkan B40, saya percaya you all mungkin tahu, dan siapa yang nak diutamakan. Nyatakan nama, nombor metrik, dan juga apa dia punya justifikasi nak diutamakan. Contohnya kalau dia kata memang rumah tak ada internet langsung, nyatakan dekat situ. Ataupun memang tak ada apa-apa, rumah memang tak ada line, ataupun rumah tak ada keluarga tak cukup peranti di rumah. So pelajar ni memang susah. Nyatakan cara detail Okay. Yes, lagi? Ada apa nak tanya? Okay, saya nak cerita sikit tentang anugerah tokoh siswa Ini penting ni sebab saya tak nak juga pematera dan juga kelab-kelab di bawah fakulti buat program tak mencapai KPI yang ditetapkan. Maksud saya bukan berdasarkan, yelah kalau boleh buatlah program tu untuk nak hantar pencalonan tokoh siswa lah kan. Itu maksud saya. Okay, sekejap Sekejap stop share balik. Okay, nampak tak? Okay, untuk makluman semua, anugerah tokoh siswa peringkat kementerian ni, dia dah berlangsung sejak 7 tahun lepas lah. Dan tahun lepas memang tak ada pencalonan apa-apa, tapi untuk you all nanti pastinya akan ada, dan saya harap pematera dah boleh buat persediaan dan perancangan awal. Untuk makluman semua, anugerah tokoh siswa ni telah sejak 2013. Ini adalah tuan rumah dia, UMT, USM, UMP, UTM, UNIMAT dan USIM. Yang baru ni ada yang patutnya tahun lepas UTHM tertangguh sampai sekarang tak umum. Patutnya umum hari tu bulan 8, tapi Menteri Kedaruratan akhirnya ditangguhkan pada bulan 10 ni lah. Okey, ini adalah kategori-kategori yang nak dipertandingkan. Anugerah tokoh siswa, iaitu anugerah utama, ini tak perlu tengok lah. Anugerah kepimpinan, iaitu anugerah kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar. Anugerah kepimpinan Kolej Kediaman. Anugerah kepimpinan Fakulti Persatuan dan Kelab. Ini saya nak tekan dekat sini. Maknanya sekarang ni, kalau di kalangan pematera ataupun kelab-kelab di bawah fakulti, dah boleh merancang untuk menentukan, okey, dia pencalonan individu tau. So katalah pematera ada 10 aktiviti. So setiap orang minimum mesti join ataupun terlibat sebagai jawatankuasa untuk 2 aktiviti. So daripada 2 aktiviti itulah akan dihantar kepada pencalonan anugerah-anugerah tokoh siswa peringkat kebangsaan. Saya ambil contoh yang lepas, saudara Gan janji, kalau korang perasan lah, kalau korang kenal senior budak KPZ, map KPZ dulu, Gan. Okay? Dia adalah finalis untuk anugerah tokoh siswa kebangsaan bagi kategori, tapi dia join anugerah kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, tapi dia tak menang lah. Tapi dia dapat finalis pun dah cukup bagus lah. Finalis tu dia akan interview di KPT dan sebagainya lah.
So ini adalah anugerah-anugerah yang you all boleh join. Anugerah keusahawanan, kalau ada program keusahawanan di fakulti, bolehlah. Tapi dia kena dua. Setiap program ni, setiap anugerah ni dia kena ada dua program. Maknanya contoh Mandraf tadi. Okay, Mandraf nak join anugerah kepimpinan keusahawanan. Bagi kategori kepimpinan keusahawanan, kena buat dua program keusahawanan di kena buat dua program keusahawanan. Tak kisah peringkat mana, fakulti ke, peringkat college ke, tapi Mandraf kena jadi jawatankuasa untuk dua aktiviti. Okay, pencalonan dia kena hantar dua aktiviti yang berkaitan dengan bidang tu. Kepimpinan sukan pun sama, pengucapan awam pun sama. Pengucapan awam contohnya pertandingan debat, pertandingan pidato. Kena buat dua program baru boleh hantar untuk pencalonan. Anugerah kepimpinan wacana intelek. Wacana intelek ni lebih kepada macam forum, seminar dan sebagainya lah. Ini pun kena buat dua program dah boleh hantar. Anugerah kepimpinan sains, teknologi dan kejuruteraan matematik. Ini sebenarnya adalah kategori yang sangat susah nak dapat. Sebab apa? Sebab tak ramai orang buat program. Contohnya di FCAT, korang buat projek. Tapi korang tak register benda tu dalam ISTA dan tak jadikan ianya sebagai satu program. Okay? Jadi bila macam tu rugi. Selalunya UKM kalau ada pun seorang je calon ni. Jadi saya sarankan di peringkat Pematra dan juga FCAT untuk kejap. Hello? Apa? Kenapa? Mami ambil lah. Jadi tengah meeting. Okay. Anugerah ni memang tak ada calon. Jadi saya minta alu-alukan Pematra untuk join untuk kategori ni. Jadi you all kena buat dua program yang berkaitan dengan anugerah ni. Kepimpinan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kalau program kesukarelawanan kena ada dua juga. Sama je. Semua program pun kena ada dua. Ini adalah kategori-kategori yang ditawarkan. Anugerah khas kepimpinan umum maktum ni lebih kepada untuk OKU, kepimpinan pelajar antarabangsa. Ini yang melibatkan pelajar antarabangsa lah. Okey. Ini saya nak tekan dekat sini. Jika korang buat perancangan awal, korang boleh masuk untuk anugerah kluster pasukan. Saya bagi dua kategori yang satu kategori lah yang nombor 18 ni, anugerah fakulti persatuan kelab terbaik. Jadi ianya dihantar berdasarkan persatuan mahasiswa fakulti lah. Tapi you all kena ada complete set. Kena ada carta organisasi, kena ada takwim, kena ada organisasi pelajar, sama lah tadi. Kena ada program-program yang berimpak tinggi, senaraikan kertas kerja untuk, kalau ada 7 program punya kertas kerja, kalau ada laporan 7 laporan, semua kena komplit. Dia kena siap sebaiknya untuk anugerah kelab ni. Jadi mohon SU dengan timbalan SU PMF untuk kumpulkan maklumat-maklumat ni daripada sekarang. So boleh buat perancangan awal dan ia boleh membawa nama Pematra ke peringkat kebangsaan lah. Okey. Ini anugerah pertama kali dianjurkan dan saya harap ada yang boleh join. Okey. First time saya promote dekat persatuan ni semuanya. Jadi bila dah first time ni, saya harap pihak MT boleh memikirkan untuk you all buat program untuk ke arah nak mencalonkan diri ke peringkat anugerah tokoh siswa. Jangan nak buat program semata-mata nak melengkapkan 1 tahun punya keperluan organisasi pelajar. Itu tak inilah terlalu rendah lah dia punya KPI ni. Okey. Saya nak maklumkan anugerah-anugerah ni daripada 18 ni
kita universiti UKM ni ada yang lepas ada daripada semua universiti awam, kita universiti yang ketiga tertinggi yang menghantar pencalonan. Kita hantar 38 orang yang mencalonkan diri, dan daripada 38 orang tu ada 5 orang jadi finalis, dan yang lain tu dapat sijil penyertaan untuk menghantar penyertaan untuk anugerah tokoh siswa lah. Dan kita tak pernah ada yang tak pernah lagi anugerah kita tak pernah menang. Setiap tahun kita pernah menang, dan jangan rasa macam rendah diri sangat. Saya alu-alukan you all untuk hantar penyertaan. Sekejap, ni under UKM atau under kebangsaan? KPT, ada KPT. Ada KPT. So kalau lah macam anugerah fakulti terbaik tadi, so kita orang bukan setakat dalam UKM, fakulti dalam UKM, dekat luar UKM juga? Ke macam mana? Maksudnya macam mana? Maksudnya macam anugerah fakulti terbaik kan tadi, contoh kan. So kita orang Pematra compete with others fakulti ataupun universiti lain juga? Others fakulti and others university. Oh. Termasuk juga fakulti-fakulti di universiti lain di luar di universiti awam yang lain. Faham. Okay. Tapi kau jangan takut. Tak semua universiti pun bagus kan. Jadi sebenarnya kalau kau buat perancangan awal, boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kadang-kadang tu bukan berdasarkan tu sangat, bukan faktor-faktor ni, kadang-kadang berdasarkan program, berdasarkan presentation kan. Jadi kau boleh merancang awal untuk benda ni. Okay, nanti saya akan sharekan benda ni kepada you all, dan nanti you all boleh buat perancangan lah. Okay. Tak pun, sekejap lagi saya WhatsApp. Kebetulan saya kenal Manraf dan saya nampak muka Manraf je. Saya share lah dekat Manraf benda ni. Boleh? Boleh. Kita boleh bincang dalam slot aktiviti. So, saya dah lebih masa. Nanti korang boleh bincang kemudian. Dan daripada pihak saya ucapkan terima kasih kepada Pematra kerana jemput saya untuk sesi pada pagi ni. Dan kita harap kita boleh bekerjasama. Korang kena bersedia je kalau menerima surat ataupun permohonan untuk penyertaan program pelajar yang diminta oleh saya, dan you all kena bantulah. So itu saja daripada saya. Siapa, kejap, sebetulnya saya nak tanya, siapa YDP sebenarnya? Saya YDP. Oh, awak YDP. Okey. Tahniah YDP dan yang lain. Nanti kita akan berjumpa dalam sesi lain. Saya akan share yang tokoh siswa tu untuk perancangan korang. Itu saja daripada saya. Saya mohon undur diri dulu. Nanti kita berjumpa lagi. Alright? Terima kasih Cik Ajak. Okay, Assalamualaikum. Alright. Terima kasih Cik Ajak. Okay, bye. Alright. Bye.